Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercerita tentang dua perkara. Perkara pertama ialah tentang perkembangan di Timur Tengah. Dan yang kedua ialah tentang Najib Tun Razak ataupun yang dipanggil bosku. Ramai rakyat Malaysia bangun dan menentang perkembangan yang berlaku di Timur Tengah. Mereka rasa yang serangan Israel terhadap Palestin ialah satu isu humanitarian. Yang sebenarnya, isu humanitarian ni atau provokasi terhadap Israel supaya Israel ni bertindak menyerang Palestin ialah permainan politik. Dan Anwar Ibrahim tahu. Anwar Ibrahim telah dibrief oleh kawan-kawan dia di Washington bahawasanya ini akan berlaku dan matlamat ini berlaku ialah semata-mata politik. Tapi yang akan menjadi mangsa ialah rakyat Palestin, orang tua, orang perempuan, budak-budak kecil, bayi yang baru lahir. Mereka yang akan jadi mangsa. The innocent, the non-combatants, the civilian are going to be the victim. Not the combatants. Orang yang perang tu memang akan matilah. Tapi mereka berperang mengetahui kemungkinan mereka akan mati. Tapi yang tak terlibat dalam perang, non-combatants, the innocent civilians, the bystanders, yang tak terlibat di dalam peperangan ataupun politik, mereka menjadi mangsa yang terbesar. Sekarang ni banyak kemarahan rakyat Malaysia lah, terutama sekali terhadap Israel. Yang mereka kata zalim terhadap orang Palestin. Tapi mereka tidak tahu. Di belakang ini semua ada hidden hand. Dan the hidden hand ini bermatlamat merosakkan perhubungan di antara Arab Saudi dan Israel. Amerika di belakang tabir sedang berusaha untuk Arab Saudi mengiktiraf Israel. Arab Saudi, mereka nak suruh Arab ni normalize perhubungan dengan Israel. Jadi sekira Arab Saudi normalize perhubungan dengan Israel, maka negara-negara lain negara Arab lain yang dianggap sebagai pro-USA juga akan join Arab Saudi. So, dunia Arab akan pecah dua. Satu puak, satu golongan pro-Amerika akan mengiktiraf dan mengadakan perhubungan diplomatik dengan Israel. Satu lagi, yang anti-Amerika dan anti-Israel akan menentang. Jadi, dunia Arab, dunia Islam pecah dua. Di antara mereka yang menyokong Barat, mereka yang menentang Barat. So, apabila dunia Arab ni pecah dua, macam sekarang pun sudah pun pecah dua, pecah tiga in fact. Jadi orang negara Arab atau orang Islam tidak akan jadi begitu kuat. Itulah matlamat mereka. So, dengan perkembangan terkini, the latest development, usaha untuk Arab Saudi normalize relationship ataupun mengadakan perhubungan diplomatik dengan Israel gagal. Sudah tidak boleh diteruskan. Jadi Amerika tahu mereka kena berhenti sementara. Okay, freeze all efforts and focus on masalah peperangan terlebih dahulu. Jadi grup-grup ni yang banyak nak menyerang Israel baik grup Yemen, Iran, misalnya lah, ambil contoh. Yemen, Iran ni mereka anti Saudi tau.
fiercely anti-Saudi. Jadi dengan mereka provocate Iran, provocate Israel dan menyebabkan Israel bertindak balas, maka mereka pula boleh lancarkan peperangan, dan peperangan ni akan juga include menyerang Arab Saudi. Matlamat mereka kalau peperangan di Timur Tengah ni menjadi out of control, besar dan out of control, maka mereka boleh guna ni sebagai alasan menyerang. Sebab Yaman ni dia jauh dari Israel tapi dekat dengan Saudi. Lebih senang mereka serang Saudi dari mereka nak serang tu. And then mereka ni banyak Syiah tau. Termasuk the Houthis itu semua Syiah. Dan pandangan mereka ataupun matlamat mereka ialah Mekah dan Medina ni dua boleh dikatakan kawasan ialah Mekah, Medina dan juga di Jerusalem ni, 3 tempat holy sites lah. Dan 3 masjid ni di 3 kawasan tu dianggap sebagai holy site kepada Islam dan juga kalau itu Jerusalem kepada Yahudi juga dan Kristian. So mereka rasa ini, misalnya Iran, Yaman dan puak-puak Syiah lah, mereka rasa yang Mekah dan Medina ni patut ditakbir bukan oleh Arab Saudi, tetapi oleh satu international group. Macam Vatican City. Vatican City di Rome tu bukan hak Italy, dia hak international. So Vatican City is boleh. Masa perang dulu, bila Italy dan Germany terlibat dalam perang, Vatican City is a neutral territory tau. Vatican City, Jerman tidak masuk ke dalam kawasan Vatican City. Dia ada dia punya sempadan tu. Orang Jerman tak cross tahu sempadan tu. Mereka duduk luar Vatican City. Mereka menghormati, Nazi Germany menghormati kebebasan ataupun neutrality Vatican City. So mereka nak Mekah dan Medina ni juga ditakbir macam Vatican City. Ni bukan under jurisdiction Arab Saudi, tapi under jurisdiction international communities. Macam dia buat macam OIC lah misalnya. So ini matlamat. Dan tahun 82 apabila Iran buat anti-Arab Saudi, anti-American demonstration, saya ada di Mekah masa tu dan saya join tau demonstration tersebut, anti-Saudi, anti-American demonstration. Saya join. Saya angkat bendera dan poster Khomeini, bendera Iran dan sebagainya. So semasa tu matlamat ialah nak menumbangkan kerajaan Saudi yang dianggap sebagai pro-Amerika dan tubuhkan satu kerajaan baru yang boleh dianggap sebagai international government lah, bukan Saudi government. So ialah itu apa yang berlaku. Dan sekarang ni mereka yang terlibat di dalam peperangan anti-West, anti-American ataupun anti-Israel dipanggil teroris. Tapi Malaysia tidak buat clear lah pendirian Malaysia ni, grey area lah dia orang tak tu. Tapi kalau kita nak tengok hari ni, the capital city of USA is Washington DC. Sama macam kita ni, our capital is Kuala Lumpur Federal Territory. Di USA is Washington. Washington DC ni atau Bandar Washington ni is named after George Washington, General George Washington. George Washington ni komander untuk tentera Amerika semasa peperangan dengan England. England masa tu King George. So semasa tu lah Washington ni dipanggil teroris. Dan Continental Army ni American Army, the Blue Coats, dia pakai baju biru. Lawan Red Coats, British ataupun King George punya army ni. So mereka dipanggil traitors, penderhaka. The Continental Army dan George Washington ni dipanggil ketua teroris. Hari ni
capital city Amerika dipanggil Washington. So maknanya kalau kita menentang mereka yang berkuasa, kita dipanggil teroris. Kita dipanggil pengganas dan sebagainya. Tapi apabila mereka menang peperangan dan Amerika dapat independence, merdeka dari England, teroris bukan lagi teroris. Teroris dipanggil patriot. Patriot atau freedom fighters. Dan ketua teroris tu dihormati dengan satu bandar, capital city, ambil nama dia. Kalaulah misalnya Malayan Communist Party of Malaya, CPM menang di peperangan di Malaya, mungkin capital city Malaysia bukan Kuala Lumpur, akan dipanggil Chin Peng. The capital of Kuala Lumpur is Chin Peng. Tapi sebab dia kalah, so dia dipanggil teroris dan pengganas, itu saja. So this issue who is right, who is wrong di dalam Timur Tengah, kita kena study lebih mendalam tau. Sebab there's udang sebalik batu, banyak udang sebalik batu. It's a power struggle between the Shia and the Sunni di Arab Saudi. Dan benda ni tahun 82 lagi. 82 is 40 tahun dulu tau. 41 years ago, 1982, masa tu saya di Mekah. Saya terlibat dalam this anti-Saudi, anti-US demonstration. Saya berarak 100,000 orang demonstration kita gitu. Badanya, this is an old story. Dan apabila berlaku peperangan di antara Iran, Iraq dulu, 9 tahun. 1 juta rakyat mati. Itu juga isu boleh dikatakan siapa nak menjadi the power in Middle East, dan Amerika dia nak tumbangkan Iran. So Amerika ni back Saddam Hussein, bantu Saddam Hussein untuk berperang dengan Iran. Akhirnya tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah, tapi 1 juta rakyat terkorban dalam peperangan tu. This is a Middle East power struggle lah. Dan kita di Malaysia ni, walaupun kita sympathize with the mangsa di Palestin, mangsa di Timur Tengah, tapi kita kena faham, mereka ni bukan saja mangsa Israel tau. Mereka juga mangsa Arab. Mengguna Palestin untuk nak rebut kuasa. Palestine is actually only the boleh dikatakan the pawn, PAWN lah, the pawn in a power struggle between two powers in the Middle East. Dan this also includes dunia barat dan juga USA. So we have to understand, kita tak boleh blame Israel seorang tau. Kita kena blame juga dunia barat, dan kita also kena blame negara-negara Arab, negara Islam yang di belakang ini semua ni. This is a political game ni. So itulah perkara pertama saya nak orang Malaysia sedar. Kalau kita nak marah, jangan marah Israel seorang. Ramai ni kita perlu marah. The second thing is, nampaknya lah hari ni, selepas 14 bulan Najib Tun Razak duduk dalam penjara, penyokong-penyokong Najib ni atau bosku ni sudah sedar UMNO tidak akan berusaha untuk membebaskan Najib dari penjara. UMNO. Dan oleh kerana UMNO tidak berusaha untuk membebaskan Najib dari penjara, maka tidak ada pressure, tidak ada tekanan di atas Kerajaan Pakatan Harapan ataupun atas Anwar Ibrahim untuk berusaha untuk membebaskan. Dulu masa Anwar, dia juga dibebaskan dari penjara melalui pengampunan dari Agong. Tapi ada tekanan. Jadi Mahathir terpaksa usaha untuk mendapatkan kebebasan untuk Najib. Bukan Agong, Mahathir yang bebaskan Anwar dari penjara melalui pengampunan. Agong beri je. Beri atas permintaan Perdana Menteri. Kalau Mahathir tak minta, Agong tak beri tau.
Agong tidak akan ampunkan Anwar kalau bukan atas kehendak Mahathir. Yang dia kata Agong ampun. No, Anwar bohong. Bukan Agong yang ampunkan ni Anwar. Mahathir. Dan Mahathir suruh Agong lah yang ampunkan sebab pengampunan datang dari Agong. Tapi pengampunan datang dari Agong atas desakan Perdana Menteri. Sebab tu Anwar diampunkan. Najib punya kes sama. Agong tidak akan ampunkan Najib. Kecuali Perdana Menteri minta Agong mengampunkan Najib. So it's got to come from the Prime Minister. Kes Anwar sama. Kes Anwar Mahathir. Kes Najib ni kena Anwar. Tapi Anwar tidak akan usaha untuk ampunkan Najib sekiranya tidak ada tekanan dari UMNO. Dari Ahmad Zahid Hamidi. Sebab Barisan Nasional kontrol 30 kerusi. Kalau Barisan Nasional keluar dari kerajaan Madani, kerajaan ni gabungan, walaupun pakatan masih boleh memerintah dengan minoriti, dengan simple majority, tapi tidak lagi ada 2/3 majority. Dan bolehlah Anwar boleh terus minta, tapi tanpa 2/3 majoriti, banyak mereka tak boleh buat. Misalnya mereka nak tambah kerusi parlimen di kawasan China, kawasan bukan Melayu. Kalau mereka nak tambah kerusi parlimen dari 222 hingga ke kata 300, dan tambahan ini di kawasan bukan Melayu untuk maknanya nak dilute kerusi Melayu, ini perlu 2/3 tanpa Barisan Nasional, 30 kerusi tak boleh buat. Dan sekiralah Anwar hilang dia punya 2/3 majority, tinggal simple majority, ada kemungkinan Sabah Sarawak pun akan keluar. Kalau Sabah Sarawak keluar, join up dengan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, maka Kerajaan Pakatan tumbang. Itu dia punya cerita. So sekarang ni, Anwar kena patuh kepada kehendak bukan saja Sabah Sarawak, tapi Barisan Nasional dan UMNO juga. Dia 3, Sabah, Sarawak, Barisan. 3 ni. Of course, join up dengan Pakatan to form government. Tapi tanpa Sabah, tanpa Sarawak, tanpa Barisan, Anwar tidak boleh bentuk kerajaan. So, Barisan is very important. Sebab Barisan ni dia boleh influence Sabah Sarawak ni. Sabah Sarawak akan ikut ni Barisan. So, this is the issue now. Tekanan untuk bebaskan Najib tidak ada. UMNO tidak berusaha. So, sekarang ni, penyokong-penyokong Najib, penyokong bosku sudah sedar yang UMNO tidak akan berusaha untuk bebaskan Najib. Jadi, penyokong-penyokong bosku, penyokong Najib, sekarang sudah bercerita bahawasanya perlulah penyokong-penyokong Najib di dalam UMNO kena minta bantuan dari Perikatan Nasional. So, mereka berharap Muhyiddin Yassin lah akan join up dengan bosku untuk membentuk satu new power base supaya akhirnya Najib boleh dibebaskan melalui pengampunan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.